Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak pelajar ataupun penonton-penonton yang menonton video pengajaran PDP Encik Ismak. Baik, alhamdulillah dan insya-Allah hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita bagi subjek geografi untuk tingkatan 3 sambungan bab 1, iaitu subtopik yang terakhir iaitu 1.5. Baik, seperti biasa sebelum cikgu meneruskan PDP ataupun pengajaran kita pada video kali ini, sukalah untuk cikgu meminta kerjasama. Mungkin kali pertama terjumpa ataupun menemui video pengajaran cikgu ni, untuk sama-sama tekan subscribe dan juga butang like ataupun loceng sebagai tanda sokongan anda kepada video yang cikgu buat ini. Semoga memberi manfaat pada semua yang berada di luar sana. Baik, insya-Allah. Okey, jadi seperti yang telah kita janjikan hari ini, kita akan meneruskan untuk subjek geografi tingkatan 3 bab 1 untuk subtopik 1.5. Baik, apakah subtopik 1.5 ni? Ini dia. Subtopik 1.5 kita nak bincangkan hari ini. Kita nak mengetahui bagaimanakah kaedah ataupun cara untuk kita mentafsir graf bah mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Kelas sebelum ni kita dah belajar cara-cara nak buat graf, kan? Cara-cara nak buat jadual, apa kegunaan graf, apa kegunaan jadual, apa ciri-ciri yang membezakan antara graf bar mudah dengan graf garisan mudah dan juga dengan graf gabungan. Dan pada hari ini kita belajar kaedah untuk mentafsir graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Okey, diharapkan semua pelajar dah bersedia. Okey, bukan saja bersedia untuk mendengar dan juga melihat, tapi bersedia dengan pen dan juga kertas supaya buatlah sedikit catatan. Kalau kita dengar, kita lihat, dapatlah dalam 30%. Tapi kalau kita ada catatan pula, lebih banyak input maklumat yang kita akan dapat. Baik, ini dia. Antara kaedah-kaedah atau cara untuk kita mentafsir graf ni. Tengok sebelah ni ada kan? Okey, pertama of course kita kena perhatikan tajuk tu dulu. Tajuk graf. Kenapa nak perhatikan tajuk? Sebab kita nak tafsir, kita nak bagi tahu graf tu tentang apa. Kalau kita tak tengok tajuk, kita tak tahu tajuk dia tentang apa, macam mana kita nak menceritakan, macam mana kita nak mentafsir graf tu. Contoh, graf di sebelah menunjukkan tentang naik turun apa, tak ada. Tapi bila ada tajuk, kat tajuk tu dah ada lengkap graf tu tentang apa. So itu yang pertama sekali, dapat saja graf, bila nak tafsir, tengok tajuk dia. Okey, kedua, bila kita dah tengok tajuk, kita perhatikan butiran pada setiap paksi. Paksi menegak dan juga paksi mendatar tu. Paksi menegak tu tengok. Sebab apa kita nak bagi tahu nilai dia. Kita nak tafsir graf, kita nak bagi tahu nilai dia mana yang tertinggi. Macam yang bawah kan, nak jelaskan maklumat data tertinggi, data yang terendah. Okey, yang paksi mendatar tu pula kita nak tengok data tu berkaitan tentang apa. Bilangan murid ke, kenderaan ke, jumlah ujian ke dan sebagainya. Yang keempat, kita buatlah kaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi data tadi tu melalui lain-lain maklumat ataupun pemerhatian. Daripada data yang kita dah perhatikan tu, contoh kita nampak bilangan murid datang ke sekolah, ada naik basikal, ada naik kenderaan, kereta, ada jalan kaki. Kat situ kita boleh bagi tahu faktor. Kita boleh bagi tahu, okey, kalau ramai naik kereta, kenapa? Mungkin kat kawasan bandar, jauh pada rumah, contoh. Okey, tu yang keempat. Yang kelima tu, berikan ulasan. Sama ada isi tersurat dan tersirat bagi setiap data yang terlibat. Ulasan tersurat ni maksudnya apa yang kita nampak, kita bagi tahu. Yang pertama tertinggi, banyak ni. Kedua tertinggi, banyak ni. Yang ketiga tertinggi, banyak ni. Keempat, banyak ni. Lepas tu yang isi tersirat ni, mungkin boleh kita faham. Kenapa ramai datang ke sekolah naik basikal? Mungkin biasanya kalau naik basikal, biasanya kawasan kampung, kawasan felda. Sebab itulah ramai yang datang naik basikal. Memudahkan mereka nak pergi dan juga balik tanpa nak tunggu ayah mak ayah ni, mungkin sukar sikit. Tapi naik basikal pergi sendiri lebih mudah. Mungkin contoh itu yang maksudnya isi tersirat yang mungkin boleh
kita beritahu. Dan yang terakhir kita buat rumusan keseluruhan. Okay. Baik, mari kita perhatikan contoh. Ni contoh. Ini adalah graf apa sebelah ni? Sebelah ni menunjukkan tentang graf bar mudah. Nampak ada bar dia tu kan? Okey, pertama tadi apa? Kita tengok tajuk. Graf tersebut, graf bar mudah di sebelah, di atas, di bawah, menerangkan cara murid 3 Zamrud datang ke SMK Jenagor. Contoh kan? Ni dia contoh tafsiran graf. Nampak? Graf menunjukkan cara murid 3 Zamrud datang ke sekolah. Okay, pun boleh juga. Ataupun nak salin balik yang ada dekat jadual tu, yang ada dekat graf tu, tajuk tu, salin balik je lah. Graf menunjukkan cara murid 3 Zamrud datang ke sekolah menengah Jenagor pada tahun 2020. Okey, lepas tu lah kita tengok paksi mendatar menegak tadi. 12, 11, 11 orang, 12 orang. Okey, lepas tu bila kita tengok data secara menyeluruh, jumlah murid yang terlibat ialah 35 orang. Macam mana dia tahu 35 orang? Dia kira 12 campur 8 dah 20, campur 6 dah 20, 26. 26 campur 5 dah 31. 31 campur 4 dah 30, 35. Dia dapatlah maklumat bahawa jumlah murid yang terlibat adalah 35 orang. Dia bagi tahu. Lepas tu, daripada 35 orang murid, cara murid datang ke sekolah yang paling tinggi nampak tadi. Data tertinggi dengan data terendah adalah dengan menggunakan bas, iaitu 12 orang. Dia bagi tahu jumlah dia. Ini diikuti dengan kereta seramai 8 orang. Diikut turutan nombor 2 apa dia. Tak beritahu nombor 2 tak, diikuti. Tapi pelajar nak buat nombor 2 boleh juga. Jumlah yang kedua tertinggi adalah itu atas ayat pelajar lah, tapi menggunakan bahasa Melayu standard. Jangan guna bahasa lorat. Contoh orang Ganu. Hak nombor 2, hak mari nombor 2 paling banyak sekali. Jangan gunakan bahasa standard. Okey, diikuti kereta seramai 8 orang, motosikal 6 orang dan basikal seramai 5 orang. Okey, data yang paling sedikit ialah lain-lain seramai 4 orang. Murid kelas 3 Zamrud memilih untuk menaiki bas kerana kosnya yang lebih murah dan serta selesa. Ni isi tersirat dan juga dibuat kesimpulan sekali. Okey, mudah kan? Mudah saja. Jangan panjang-panjang sangat. Okey. Sebab tu tafsiran graf ni sebenarnya mudah. Jangan sukarkan. Okey. Tapi kalau tak tahu cara, susah lah kan? Semua benda kalau kita tahu cara, insyaAllah mudah. Ini contoh pula graf garisan mudah. Pun sama lebih kurang konsep dia macam sebelah. Graf menunjukkan jualan buku model geografi tingkatan 3 oleh syarikat Osman Sendirian Berhad. Pada bulan Januari hingga Mei tahun 2020. Ni macam tadi ya. Dia ambil terus tajuk sebelah kat sebelah tu. Dia tengok, dia ambil terus. Lepas tu dia salinnya balik. Daripada graf tersebut, daripada jumlah buku paling tinggi sama tadi. Begitu nilai tertinggi, nilai terendah. Tapi ikut susunan dia. Sekali-sekali baca situlah. Jualan buku meningkat kerana mendapat permintaan yang tinggi. Ini isi tersirat. Yang tadi tu bagi tahu jumlah tertinggi, terendah jumlah itu isi tersurat. Yang kita dah nampak ada dekat graf tu. Yang isi tersirat yang kita tak nampak. Tapi kita boleh buat tafsiran. Kita boleh buat andaian. Kenapa dia meningkat? Sebab ada permintaan yang tinggi. Sebab mungkin buku tu menarik atau buku tu berkualiti, menyebabkan ramai yang berminat untuk mendapatkannya. Okey, ini contoh tafsiran graf garisan mudah. Okey. Baik, mudah je kan? Bagi tahu tajuk, bagi tahu tengok paksi sebelah tu, jumlah dia. Yang ni mungkin dia tak beritahu. Tapi juga iaitu 4,500 naskah. Dia beritahu. Dia tengok sebab dia tengok paksi menegak tu. 10,000 campur 7,000. Macam mana nak tahu? Tengok kalau yang ini pelajar kena tengok yang dia punya titik ni. Jangan tengok garisan ni, titik ni. Titik 1, 2, 3, 4, 5. Yang X ni menunjukkan jumlah dia macam ni. Berapa ni? 4 berapa? 4,5. Berapa? 3. Berapa? 5,5. 7. 10. Tapi kita tengok sebab ni. 1,000 naskah. Kadang ini pelajar silap. Dia kat ada 45.
45 rupanya sini 1000. Bila 1000 kena tambah lagi 2. 204,500 naskah. Sebab itu penting untuk melihat paksi menegak dan juga paksi mendata ataupun paksi X, paksi Y tu. Sebab tu tafsiran tu kena tengok dengan teliti. Kena tengok betul-betul. Sebab kita nak bagi tahu jumlah dia. Okey. Jadi kita kena kira sendirilah. Okey. Lepas tu dia dah bagi tahu tajuk, dah bagi tahu nilai tertinggi, nilai terendah, dia bagi tahu lah faktor-faktor apa yang masuk dan dia terangkan isi tersurat dan juga isi tersirat. Baik. Okey. Ini apa pula ni? Ini yang contoh tafsiran graf gabungan. Mungkin graf gabungan ni lebih banyak sikit lah. Sebab dia menggabungkan dua maklumat dalam satu graf, iaitu menerangkan tentang taburan hujan dan suhu pada bulan Januari hingga Jun. Mari kita saksikan apakah penerangan. Nampak lebih panjang, lebih padat. Graf menunjukkan taburan hujan dan suhu di bandar X pada bulan Januari hingga Jun pada tahun 2010. Nampak? Dia ambil je tajuk kat sebelah tu, dia salin balik ke sebelah. Taburan hujan di bandar X tidak sekata dan taburan hujan tertinggi dicatatkan pada bulan Mac. Nampak? Data tertinggi dan juga data terendah pada bulan April dan Mei. Hujan mencatatkan penurunan bacaan. Suhu di bandar M mencatat 5 darjah Celsius pada bulan Januari. Ini menunjukkan suhu yang rendah pada awal tahun. Dia bagi sedikit faktor. Dia bagi tahu sikit penerangan. Suhu kemudiannya semakin meningkat. Dia bagi. Sebab sini bila sebut graf dia ada peningkatan, naik turun. Dia bagi tahu ada sedikit peningkatan. Pada bulan berapa yang berlaku peningkatan. Ini yang maksud isi tersurat. Suhu kemudiannya semakin meningkat sehingga 20 darjah Celsius pada bulan Jun. Maksudnya dapat disimpulkan, dia buat kesimpulan bahawa bandar X mungkin sekali mengalami musim sejuk pada awal tahun. Sebab bulan Januari awal tahun sejuk. Pada hujung-hujung panas. Dia buat mungkin awal tahun musim sejuk. Di hujung-hujung tahun sedikit musim panas. Boleh nampak kat situ kan. Okey. Jadi itulah cara kita mentafsir graf. Ingat tadi dia kaedah-kaedah. Tengok tajuk, tengok paksi X, paksi Y ataupun paksi menegak, paksi mendata. Okey, paksi yang ketiga nyatakan nilai tertinggi dan nilai terendah. Okey, yang keempat buatkan sikit faktor-faktor yang mempengaruhi mungkin kenapa jadi macam tu. Yang kelima bagi tahulah isi tersurat apa yang kita nampak, berapa jumlah tertinggi, berapa jumlah terendah ataupun bagi tahu dia ikut susunan apa yang awak nampak dekat graf. Dan yang terakhir barulah buat sedikit rumusan. Isi tersurat tu apa yang awak rasa mungkin menyebabkan graf tu menjadi sedemikian rupa. Okey. Jadi itulah saja untuk video pengajaran kita pada hari ini. Geografi tingkatan 3 bab 1 subtopik 1.5. Cara untuk mentafsir graf mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan yang mudah-mudah. Baik, okey. Sebelum meninggalkan, syukurlah cikgu untuk mengingatkan, minta kerjasama. Okey, untuk pelajar-pelajar, tuan-tuan, viewers ataupun penonton-penonton, untuk like lah video ni. Dan juga komen. Nak bagi tahu tak faham ke, kurang jelas ke, kurang menarik ke video ni, nak komen. Yang positif nanti tak ada masalah. Tapi gunakanlah bahasa-bahasa yang comel, tunjukkan kita orang yang intelek. Okey, share sekiranya video ini bermanfaat pada anda dan juga mungkin boleh bagi manfaat pada rakan-rakan anda untuk memahami subjek geografi. Okey, yang belum subscribe, minta kerjasama untuk untuk sama-sama subscribe sebagai tanda sokongan. Okey. Dan yang terakhir, thanks for watching. Okey, terima kasih kerana nampak tu. Thanks for listening. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di video pengajaran yang seterusnya, insya-Allah. Thank you for listening and watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat maju jaya. Ingat, geografi is fun. Geografi